بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia dapat sama-sama kita sembahyang maghrib berjamaah dan berada dalam majlis ilmu. Ya, mudah-mudahan hidup kita ada panduan. Ya, kerana manusia ni dia perkara yang wajib diminta pada Allah ialah jalan yang betul. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, supaya Allah Taala tunjuk pada kita jalan yang betul. Ya, walaupun ada akal, Allah bagi akal pada manusia. Yang kedua, Allah bagi iradah, daya memilih nak buat atau tak buat. Dia beri tenaga, kodrat kepada kita untuk pilih. Ya, kemudian kita boleh ambil yang ketiga, kita boleh ambil pengalaman mereka-mereka yang sebelum kita. Tetapi hebat macam mana akal manusia, ilmu manusia, manusia tak tahu banyak perkara. Ya, lalu Allah Ta'ala utus kepada manusia nabi-nabi dan rasul-rasul. Apa tujuannya? Tujuannya ialah untuk mengajar benda yang manusia tak boleh capai dengan akal semata-mata. Allamal insan ma lam ya'lam. Untuk mengajar manusia perkara yang manusia tak tahu. Kalau tak ada nabi, kita tak tahu. Ya, tak tahu siapa Allah. Ya, ada orang ambil busuk, ada orang ambil pokok, ada yang menganggap bahawa ya, matahari, bulan, bintang, ada yang mengambil makhluk-makhluk sebagai Tuhan-Tuhan. Ya, dan di sana ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan dia. Ya, apa ra'aita man ittakhaza ilahahu hawahu. Tidakkah kamu lihat ya Muhammad, ada manusia mengambil hawa nafsunya sebagai ilah, ilahnya. Asyhadu an la ilaha ilah. Ilah makna Tuhan-Tuhan, merujuk kepada Tuhan-Tuhan yang banyak. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada Tuhan. Ya, semua tak ada Tuhan. Ya, tolak dulu nafi, kemudian baru isbat, melainkan Allah. Bila kita nafi semua, tidak ada Tuhan, tak ada Tuhan, melainkan Allah. Bukan Allah tu Tuhan, maka yang lain bukan Tuhan. Tu tak gagah, tak kuat. Kalimah tu tak kuat. Kalimah yang kuat kita nafi dulu. Ya, sebab tu syahadah tu nafi dulu. La ilaha, tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan. Illallah, malaikat Allah. Yang Tuhan betul satu je, Allah. Berbeza kita kata ya, bahawa Allah tu Tuhan dan yang lain bukan Tuhan. Tu tak gagah. Ya, dari segi balarah dia, dari segi susunan dia. Maka walaupun manusia demikian, manusia perlu nabi-nabi. Oleh kerana nabi ni manusia, dia bukan malaikat yang tak mati, ya, maka nabi-nabi wafat. Bila nabi tu wafat, manusia kena ada nabi sepanjang masa. Ya, kena ada pembimbing sepanjang masa. Lalu Allah Ta'ala kekalkan Al-Quran. Ya, supaya walaupun nabi wafat, Quran tak akan wafat. Quran tak akan hilang. Ya, Quran dipelihara oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turun Quran, kata Allah. Ya, Quran tu Allah yang turunkan dia, maka Allah yang jaga dia, supaya manusia sentiasa ada panduan dalam hidup. Maka siapa-siapa yang betul dengan panduan dia, maka dia betul. Siapa-siapa yang tak betul, maka tak betul. Tak kira dia raja ke, rakyat ke, pemimpin ke, apa ke. Siapa yang betul dengan Quran, maka dia betul. Politik yang betul dengan Quran, maka dia betul. Yang tak betul dengan Quran, maka politik tak betul. Ya, walaupun nama tu, walaupun tokoh betul, ya, nama hebat macam mana pun, kalau betul dengan Islam, maka dia betul. Tapi kalau nama hebat tapi tak betul dengan Islam, maka dia tak betul. Ya, pernah dalam sejarah manusia ni, ada orang nama Hafizullah Amin di Afghanistan. Hafizullah Khomeini tak percaya Tuhan. Ya, demikian juga Allah Ta'ala atur turun pada kita, ya, Quran. Taraktu fikum amraini, aku tinggal pada kamu, kata Rasulullah, dua perkara. Nabi tak tinggal harta, Nabi tak tinggal geran tanah, Nabi tak tinggal benda. Yang Nabi tinggal benda yang jadi panduan, semua orang boleh rasa. Kalau Nabi tinggal tanah, ya, orang tertentu dapat, yang lain tak dapat. Ya, kalau Nabi tinggal harta, ada orang sempat dengan harta Nabi, ada orang tak sempat. Ya, tapi bila Nabi tinggal Quran, tinggal hadis, semua orang sempat. Kita baca malam ni semayang, kita baca Quran, itulah Quran yang Nabi baca, yang sahabat baca, yang tabi'in baca. Quran yang sama.
Ya, maka oleh kerana itu siapa yang betul dengan Quran maka dia betul. Ya. Maka macam mana kita nak tahu kita betul ke tak betul dengan Quran? Kita bandinglah. Kita banding, jangan ikut apa yang orang sebut. Ya, sekarang ni orang duk takut-takutkan dengan Islam. Ya, dunia ditakut-takutkan dengan Islam. Ya, dipanggil Islamfobia. Ketakutan ditakutkan dunia tentang Islam. Seolahnya kalau Islam merintah, habislah. Habislah orang bukan Islam, tak boleh semayang, tak boleh minum arak, tak boleh berjudi, tak boleh berzina, ya, tak boleh kahwin sejenis, ya, tak boleh jantan dengan jantan, tak boleh. Kalau Islam merintah, habislah orang bukan Islam, tak boleh itu, tak boleh ini. Maka digambarkan suasana menakutkan dengan Islam. Ya, takutkan manusia dengan Islam. Ya, bila dia takut dengan Islam, bila sebut Islam je, maka dia mula bimbang. Ya, ada yang sebut ni gelombang hijau. Ya, lepas pilihan raya baru ni gelombang hijau. Padahal bukan hijau, biru. Ya, baru ni bertanding lama biru bukan hijau. Tapi dia kata tak, balik hijau, tak balik biru tadi hijau. Maka ditakut-takutkan dengan gelombang hijau. Seolah-olahnya hijau ni Islam. Takutkan dengan Islam. Ya, sebab tu kalau kita lihat, kenapa timbul macam ni? Kenapa timbul ketakutan dunia kepada Islam? Sebab Islam pernah memerintah dunia, 2/3 dunia. Ya, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, zaman kerajaan Abbasiyah, kerajaan Umayyah Abbasiyah, Islam pernah memerintah 2/3 dunia. Dan pada waktu itu, kita lihat bagaimana berlakunya sistem yang sangat adil. Ya, Islam tak pernah paksa orang bukan Islam. Islam ni ada tertib dia. Ya, tertib pertama akidah. Asas pertama dalam Islam akidah. Orang bukan Islam dia kena faham bahawa Islam ni bagi yang paling penting bagi orang Islam ialah akidah, agama. Agama lebih penting pada nyawa, lebih penting pada harta benda. Ya, lebih penting pada anak pinak keluarga. Kerana agama ni lah memandu hidup manusia. Dengan agama lah kita berlaku adil kepada orang bukan Islam. Kerana agama lah kita berlaku adil kepada orang Islam dan bukan Islam dalam harta, dalam ekonomi, kerana agama. Bila agama tu dibuang, punahlah. Ya. Bila agama dibuang pada peniaga, peniaga akan rasuah, akan menipu dalam perniagaan je. Ya. Akan buat khianat dalam perniagaan je. Ya. Demikian juga kalau sekiranya agama dibuang di undang-undang, maka akan berlaku hakim yang tidak adil kepada orang dibicarakan. Akan ada hakim yang timur rasuah. Akan ada hakim yang tak takut pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia tak peduli agama. Yang memandu hidup ni ialah agama. Demikian juga politik. Kalau politik tak ada agama, tak dipandu dengan agama, maka politik akan berlaku rasuah, penipuan, tidak adil pada orang yang nak aniaya. Akan berlaku berbagai-bagai. Berlaku kezaliman pada lawan musuh politik dia. Dia akan penjarakan dia akan kurung, dia akan seksa. Kenapa? Kerana tidak ada agama memandu dia. Maka politik mesti dipandu dengan agama. Ya, bukan orang agama menunggang bukan orang politik menunggang agama, tak timbul masalah tunggang menunggang. Menjadikan agama sebagai panduan. Ya, supaya ahli politik kena berlaku adil kepada lawan dia atau kawan dia. Ya, dia kena berlaku adil. Sebab tu pemimpin dituntut berlaku adil. Yang pertama, pemimpin tu dituntut berlaku adil je. Sebab pemimpin mudah tidak berlaku adil. Ya, mudah, terutama lawan politik dia. Peruntukan tak diberi. Tak tahulah tahun bagi tak tahu ni. Ya, peruntukan tak diberi. Ya, kebajikan tak beri. Ya, perakuan walaupun rakyat pilih. Tapi pemimpin mudah untuk tidak berlaku adil. Sebab itu bila kita merujuk kepada Quran, pada hadis, apa dituntut pada pemimpin? Adil. Adil ya. Pemimpin dituntut berlaku adil. Ya, dalam hadis masyhur yang kita semua belajar, ya, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Kata Nabi SAW, ada 7 golongan yang layak berteduh bawah arasy Allah pada hari tak ada naungan lain dah. Tak ada lah. Di pada masyarakat ni tak ada pokok, ya, tak ada naungan, tak ada atap, tak ada. Yang ada hanya satu je, arasy Allah. Nabi kata ada 7 golongan yang layak berteduh di bawah arasy Allah Ta'ala pada hari tak ada naungan lain, melainkan hanya naungan arasy Allah. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Ya, bukan pemimpin yang buat pembangunan dan negara nombor 1, tak.
Pembangunan penting. Berlaku adil lebih penting pada pembangunan. Ya. Rakyat yang senang, sehat, penting. Tapi berlaku adil lebih penting daripada segala-galanya. Sebab tu dituntut imamun adilun, pemimpin yang adil. Allah Ta'ala beri amaran pada pemimpin. Wala yajrimannakum syana'anu qaumun ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangankan kebencian kamu pada satu kaum, kata Allah. Kita lahir, kita orang Melayu. Automatik orang Melayu dia sayang pada bangsa dia. Ya, orang Cina dia akan sayang pada bangsa dia. Orang India dia akan sayang bangsa dia. Semua kaum akan sayang bangsa dia. Kata Nabi, Anal Arab uhibbul Arab. Aku ni orang Arab, aku sayang bangsa Arab. Salah ke sayang bangsa sendiri? Tak salah. Tak salah. Tapi jangankan kebencian kamu pada satu kaum, kamu tidak adil pada kaum tersebut. Ya. Sebab itu kita tengok bila Abu Hurairah, ni Abu Hurairah ni kulit dia hitam. Ya. Kulit dia hitam. Bila seorang sahabat Nabi panggil dia. Ya. Panggil Abu Hurairah, ya ibna imra'atus sauda. Hei anak pada hamba abdi berkulit hitam. Siapa yang panggil itu? Abu Zar. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, kulit putih. Ya. Sahabat yang dekat dengan Nabi. Salah seorang dijamin syurga oleh Allah Ta'ala, Abu Zar. Abu Zar ni seorang yang hebat. Ya. Cuma Nabi SAW sebut, manusia ni, sahabat-sahabat Nabi ni kelebihan luar biasa masing-masing. Ya. Tapi satu hari, Nabi SAW dengar Abu Zar panggil Abu Hurairah. Ya ibna imra'atus sauda, hei anak hamba abdi berkulit hitam. Ta'al, mari. Dia panggil gitu. Dia tak panggil nama. Dia panggil dengan gelaran. Anak hamba abdi. Kan Abu Hurairah tu anak hamba kepada hamba abdi. Kulit hitam. Apa kata Nabi SAW? Ya Abu Zarin, inna fika mru'un pika jahiliyah. Hei Abu Zar, rupanya kamu ni ada lagi perangai jahiliyah dalam tubuh kamu ni. Ada lagi perangai jahiliyah dalam tubuh kamu. Apa perangai jahiliyah? Memanggil manusia dengan warna kulit. Rasa putih tu mulia, rasa hitam tu hina. Tuan-tuan yang hitam, jangan kecil hati. Ya. Ya. Hitam putih ni bukan kita nak, Allah yang tentu. Allah yang buat, nak macam mana? Ada orang jemur tengah panas, kulit dia tak makan di udara, di panah matahari. Ya. Ada orang dia berjemur, dia nelayan, tu putih kulit dia. Orang India tak semua hitam, ada putih, ada yang hitam, ada yang putih. Ya. Nabi kata perangai menilai manusia berdasarkan warna kulit ni perangai jahiliah. Islam datang nak buang perangai jahiliah tu. Jangan letak mulia pada bangsa. Jangan letak mulia pada warna kulit. Jangan letak mulia pada keturunan. Jangan letak mulia pada harta. Nabi kata innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tak tengok kamu pada rupa kamu. Handsome macam mana, cantik macam mana, ya. Sebab handsome tak handsome, lawa tak lawa ni bukan kita buat, bukan mak ayah kita buat. Allah yang tentu nak macam mana. Allah yang tentu. Kalau boleh nak lahir biar anak tu putih walaupun mak hitam, ayah hitam. Kalau boleh lahir waktu bulan purnama tengah menang, mudah-mudahan putih dah, hitam juga. Ya. Warna ni bukan pilihan. Ya. Sebab tu sahabat Nabi siapa dia? Bilal bin Rabah, kulit hitam. Syuhaib Ar-Rumi, orang Rom bukan Arab. Salmanul Farisi, orang Parsi bukan orang Arab. Mulia manusia, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa, ya, maka itu yang paling mulia. Maka kan itu Islam datang, Allah kata jangan kerana kamu benci pada satu kaum, kamu tak adil pada kaum tersebut. Berlaku adillah. Ya, kerana adil itu dekat dengan takwa. Ya. Sebab tu bila Islam datang, pertama yang kena faham, bagi orang Islam, agama tu nyawa dia. Ya. Bagi kami orang Islam, Islam tu agama tu nyawa. Sebab apa? Sebab semua tindakan kita berpandu pada agama. Ya. Barulah kita dapat pahala. Ya, kalau tidak, tak ada apa. Maka agama bagi Islam satu benda yang tak boleh kompromi. Murtad dosa besar. Bukan boleh tak apa masuk Islam, besok nak keluar Islam, nak keluar masuk, tak boleh. Ya. Ya, kerana Islam tu akidah. Islam tak paksa. Tak pernah paksa orang yang bukan Islam. Ya, sebab akidah ni keyakinan. Yakin ni disebabkan ilmu, disebabkan pandangan,
Disebabkan kita hayati, kita yakin tu kerana 2-3 sebab tu. Ya. Saya bila beritahu tuan, ni telefon, tuan yakin 100%. Pasal apa? Nampak sebab saya yakin kerana saya tengok. Maka hari ni kita tengok dah Islam memerintah. Dunia tak banyak. Sejarah zaman Nabi hebat, zaman tabi'in, zaman sahabat. Lepas tu mulalah berkecamuk pemerintahan, bercampur aduk. Ya, payah kita nak cari. Ada kadang-kadang dia adil satu juzuk tapi ada benda lain yang pula. Maka kerana itu, siapa yang betul dengan Islam maka dia betul. Siapa yang salah maka dia salah. Ya, kita nak tengok depan mata kita, ada orang kata Islam ala Saudi. Ya ke Islam? Islam ala Iran. Islam ala Indonesia. Islam ala Turki. Sebenarnya tak ada. Tak ada tu. Islam ialah Islam. Ya, tak ada Islam liberal ke, Islam komunis. Di Mesir pernah muncul aliran komunisme Islam. Komunis Islam. Cuba disandarkan pada Islam. Ya, ni mengarut. Ya, Islam tu Islam. Ya, dia kata Malaysia negara Islam. Negara orang Islam. Kebanyakan negara orang Islam. Maka penghayatan Islam bergantung kepada bagaimana kita menghayati cara hidup Islam dalam ekonomi, dalam berpolitik, berbagainya. Selagi tidak bercanggah dengan Islam, maka itulah negara Islam. Ya, maka tanggungjawab membetulkan. Bukan boleh mari-mari betul semua. Ada benda kita kena ubah dasar dulu, tengok dasar. Dasar pun banyak pecahan. Ada dasar yang salah dengan Islam tapi tidak sampai merosakkan akidah. Utamakan yang boleh merosakkan akidah dulu. Sebab tu bila Islam datang ke alam Melayu, Islam bukan masuk dengan perang. Kita Islam alam Melayu ni bukan dengan peperangan. Ya, tak sama dengan Sepanyol, tak sama dengan Mesir. Ya, Islam masuk ke alam Melayu dengan dakwah. Dakwah pula dakwah bil hal, bukan dakwah bil lisan. Bukan ceramah, bukan kuliah. Dengan akhlak orang Islam. Ya, peniaga-peniaga yang mari berniaga di Melaka masa tu. Ya, orang bukan Islam tengok, tertarik dia. Adilnya, jujur dalam urusan dia, akhlaknya bagus, ya, cakapnya bagus, tidak menipu dalam perniagaan, timbang pula bagus, menyebabkan akhirnya dia tertarik dengan Islam, dia masuk Islam. Ya. Tapi kalau dia yakin tu, yakin sebab dia tengok, dia hayati, maka dia yakin. Bila dia yakin, masing-masing masuk Islam. Islam tak pernah paksa. Di Mesir sampai ke hari ni, bukan di Mesir, di Mekah pun, di Madinah. Madinah hari ni, di Khaybar tu masih ada istana Yahudi. Ya, ada lagi tanah Yahudi di Khaybar. Walaupun Allah haramkan, Nabi kata Allah haramkan di Mekah, dan aku haramkan Madinah kepada orang bukan Islam, tapi masih ada lagi di Mesir. Sampai sekarang gereja Qibti, Kristian Qibti masih ada lagi di Mesir. Ya, ratus tahun dah menunjukkan bahawa Islam bila datang, Islam tak pernah paksa orang bukan Islam masuk Islam. Islam tak pernah paksa. Pasal apa tak paksa? Paksalah. Ya, tak boleh. Sebab akidah ialah keyakinan. Macam mana kita nak yakinkan seorang yang tak yakin? Tak boleh. Ni warna biru. Siapa kata biru aku bunuh? Ini warna hijau. Orang takut. Warna apa? Hijau tuan. Bagus. Walaupun menipu. Islam tak nak. Sebab tu Islam tak boleh paksa. Kalau paksa dia jadi munafik. Islam tak terima akidah orang munafik. Ya, biar dia terima Islam dengan betul. Atas keyakinan dia. Dia yakin. Macam mana nak yakin? Tu dengan tengok, dengan ilmu. Dibahas, dibincang, dirunding. Akhir sampai mereka yakin. Ya, baru ni bila bola sepak dia buat di Qatar. Ramai yang masuk Islam. Tengok bola je masuk Islam. Kita berapa tahun dah tengok bola. Tak semayang. Ya. Nak buka hidayah. Sikit je kadang-kadang Allah Ta'ala selak sikit je. Buka sikit je. Masuk Islam. Di Kuwait, pekerja-pekerja bukan Islam bekerja di Kuwait. 95% masuk Islam. Tertarik dengan Islam. Akhir mereka masuk Islam. Tidak dipaksa. Ya, saya pernah ada pengalaman berapa buah tempat di kawasan pedalaman. Dia suruh. Ya, dia nak Islam. Islam tak, kita kata kami tak paksa. Sebab Islam tak boleh paksa orang bukan Islam untuk masuk Islam. Sebab tu sebelum masuk Islam, faham dulu. Teliti dulu. Seorang pemuda mari jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku nak masuk Islam. Jadi orang kaya, budak anak orang kaya. Nabi kata, fikir dululah, balik dulu fikir.
Ya, fikir dulu. Ya, dia mari lagi, ya Rasulullah, aku nak masuk Islam. Ya, Nabi kata, kalau kau masuk Islam, harta yang daripada kamu akan mengalir keluar, bukan masuk ke dalam. Ya, Islam ni harta kita mengalir keluar. Kita kena sedekah, kita kena bayar zakat, kita kena tolong orang susah, mengalir keluar, bukan masuk ke dalam. Tak apa Rasulullah, akhirnya masuk Islam dia. Ya. Alhamdulillah. Ya. Masing-masing datang dengan kerelaan. Kata Nabi, naja awwalu hazil ummah bil yaqini wa zuhdi. Berjaya generasi awal. Generasi awal generasi paling berjaya sekali. Generasi awal tu apa dia? 300 tahun pertama. Itu dipanggil generasi awal. As-sabiqun al-awwalun. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu khairal quruni qarni, summa allazina ilunahum, summa allazina ilunahum, summa yafsul kadzib. Kata Nabi, sebaik-baik kurun tu kurunku 100 tahun pertama. Kemudian kurun kedua 100 tahun kedua, 200 tahun. Kemudian 100 tahun ketiga 300 tahun. Ni panggil golongan salaf. Ya, bukan salafi, salaf. Golongan yang terdahulu. Mereka ni disebut dalam hadis kurun yang terbaik 300 tahun pertama. Summa yafsul kadzib, masuk lepas 300 tahun, maka muncullah pendusta-pendusta, pembohong-pembohong. Ya, maka Islam pada itu, lepas pada itu Islam naik, tapi ditumbang bukan sebab lemahnya Islam. Ya, Islam naik di Spanyol, Islam tumbang di Spanyol. Kenapa? Apakah kerana lemahnya Islam? Tak. Islam tumbang di Spanyol bila mana pemimpin sudah tidak berpegang dengan Islam. Ya. Islam di Melaka dulu bukan negeri Melaka, empire Melaka dulu. Kenapa sampai tumbang? Bila orang Islam tinggal ajaran Islam, maka Allah akan ganti kaum lain. Sama ada kaum yang pegang dengan Islam, macam tentera Mongol, ya, tentera Mongol datang menjajah, bunuh orang Islam, tawan negara Islam, ya. Kemudian akhirnya dia masuk Islam dan jadi pemimpin Islam. Ya. Sebab tu Allah sebut, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Kalau kamu ya orang Islam berpaling pada ajaran Islam, tak peduli Islam, tinggal ajaran Islam, duk mabuk, duk berjudi, duk rasuah, salah guna kuasa semua, duk menyeleweng, Allah ganti kaum lain yang dia lebih baik pada kamu, kata Allah. Bangsa Mongol akhir datang bunuh orang Islam, ya, dengan kezaliman Genghis Khan, Kublai Khan masa tu, masuk ke satu wilayah sampai orang Islam tak berani lawan, semelih depan-depan je. Hingga ada satu kawasan dia masuk, orang Islam sujud. Dia kata, duduk sini, jangan bergerak, aku akan datang semula. Berjam-jam dia pergi datang semula, duduk sujud lagi. Punya takutnya bangsa tu. Ya, takut. Demikian juga kita tengok satu demi satu Islam. Kenapa ditumbang? Bila mana pemimpin tinggal ajaran Islam. Allah ganti kaum lain. Kadang-kadang kau tu kau berpegang dengan Islam, maka kau tu memerintah orang Islam. Sebab orang Islam yang lama tak beri Islam. Ya, Bosnia. Ya, dulu sebelum perang, Bosnia ni masjid-masjid kosong, masjid jadi tempat kahwin. Ya, berlaku peperangan. Kristian masuk, bunuh orang Islam. Dan berlaku perang teruk. Ya, anak-anak dalam buaian dibunuh, wanita diperkosa sebagainya. Habis generasi itu, Allah bangkit generasi baru. Hari ini kalau kita pergi ke Bosnia, ya, masjid-masjid hidup, ya, anak-anak muda semayang, ya, baca Quran, belajar agama, nak hidup semula. Pokok ni rupa kalau payah naik, kita kerak tu baru naik cabang baru tu lebih baik pada cabang yang pertama. Ya. Syaratnya kata Allah, bila mereka berpaling pada ajaran Islam. Masalah pertama ialah kena faham, kita kena tidak boleh kompromi dalam perkara akidah. Orang bukan Islam, mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam. Ya, di Kelantan, pergilah tengok orang Cina bertahun-tahun duduk dalam masyarakat Islam, mereka masih lagi tidak Islam. Ya, saya pergi satu rumah tu duk borak dengan apa khabar, dia kata sihat, lemon kau sihat dan apa gini. Amba ingat ke Islam. Keluar anak dia, lah, tidak Islam. Duduk dalam kampung Islam, Islam tak pernah paksa dia masuk Islam. Ya, ini kehidupan Islam. Orang Islam dia tak boleh dalam bab akidah, tak boleh paksa. Dalam bab syariat, boleh ke paksa orang bukan Islam mengikut syariat Islam? Baik, di sana ada dua perkara. Pertama, perkara yang menjadi kepentingan bagi setiap orang, individu atau agama dia, Islam benarkan. Islam benarkan. Ya, sebab Islam bukan datang nak menyekat
adat istiadat, budaya dia, kehidupan dia, maka Islam benarkan. Dia tak minum arak, Islam sekat dia minum arak, tak pernah sekat. Bila arak masuk ke Baghdad pada masa itu, ya, banyak arak masuk untuk orang bukan Islam. Ya. Gubernur masa tu tulis surat kepada Khalifah Harun al-Rashid, minta fatwa Harun al-Rashid, boleh tak kita ambil cukai pada arak babi yang masuk. Ya, babi orang Islam tak makan, orang bukan Islam dia makan babi. Kita tak boleh kata kamu tak boleh makan babi sebab kami tak makan. Tak boleh. Awak tak nak makan, awak punya pasal. Dia nak makan, dia boleh makan. Ya. Maka oleh kerana babi ni benda haram dalam Islam, dia tak ada nilai syar'i. Nilai syar'i tak ada. Nilai ada, mahal babi tu. Sekarang berapa sekilo? Ya. Kata murah sikit dah ni. Ya. Sebab babi ni kena penyakit. Ya. Babi, dia tak ada nilai syar'i. Nilai babi tu ada. Macam arak, tak ada nilai syar'i. Kadang-kadang orang tak faham. Bila orang curi barang tak ada nilai syar'i, dia tak kena hukum hudud. Ya. Bila mencuri barang yang tak ada nilai syar'i, dia tak dikenakan hukum hudud. Orang tu curi selori arak, kena hukum hudud tak? Tak. Sebab dia tak ada nilai syar'i. Tapi dia kena hukum tak? Ya, kena hukum. Dia tak boleh hukum hudud, dia kena hukum takzir. Hukum tetap ada hukum. Jadi bila babi masuk banyak, tak kena cukai masa awal-awal Islam dulu. Ya, pasal apa? Sebab tak ada nilai syar'i. Apa ni dalam kontener ni? Babi jalan. Tu ada tag? Tak ada tag, tak ada cukai babi. Seronoklah tokai babi. Ini macam kalau macam ni jual babi lagi untung pada jual orang. Kan? Jual unta kena cukai. Maka timbul masalah. Boleh tak kita kerajaan nak kenakan cukai pada import babi ni? Ya. Tulis surat pada Khalifah Harun al-Rashid. Harun al-Rashid tulis surat pada Qadhi Abu Yusuf, minta fatwa Qadhi Abu Yusuf, boleh tak kin cukai? Qadhi Abu Yusuf ni punya alim, ya Allah Rabbi. Dengan sepucuk surat kepada khalifah, dijawab dengan satu kitab. Sebuah kitab jawab satu masalah ni. Al-Kharraj, sistem percukaian dalam Islam. Maka dia kata boleh dikenakan cukai kepada benda haram untuk dia, untuk pembersihan dia. Kalau kena babi kena penyakit apa gitu? Nipah. JE kan? Nak beli obat untuk dia macam mana? Ya, maka dia boleh ambilkan cukai untuk pembersihan dia dan sebagai urusan dengan dia boleh diambil. Ya, boleh diambilkan cukai. Ya, untuk dia, ambil cukai untuk dia kepada dia. Boleh. Jangan bayar gaji Pak Imam dengan cukai babi, tak boleh. Ya. Untuk babi itu juga. Babi pun tak tahu duit tu duit babi. Ya. Jadi untuk dia. Makna dalam Islam ni ada kaedah-kaedah dia. Mereka nak hidup berbudaya, tak apa. Hiduplah. Islam tak pernah larang. Ya. Di Kelantan, ya, 32 tahun merintah. Ya. Sistem Islam, Istihar pun membangun bersama Islam. Kenapa almarhum Tuan Nazir Istihar nak buang fobia dengan Islam? Sikit-sikit takut sebab Islam tak berani. Sebab Islam takut tak berani. Nak cakap Islam takut tak berani. Pertama, takut orang bukan Islam tak ngundi. Ya? Orang bukan Islam ni, dia nak keadilan. Dia nak pemerintahan yang adil. Dia nak pemerintahan yang baik. Dia nak pemerintahan yang tersusun, yang tak ada rasuah, yang tak menipu. Dia nak nilai baik, nilai universal. Sebab tu Nabi kata, bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku ni, kata Rasulullah, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak baik ni sifat universal. Semua orang nak. Islam atau bukan Islam. Saya pernah beri satu kertas pada seorang bukan Islam. Saya kata, cuba kamu senaraikan 20 sifat pemimpin yang kamu nak. Kamu nak pemimpin macam mana? Senaraikan. Saya nak pemimpin yang adil, tak salah guna kuasa, tidak rasuah, berlaku adil pada bukan Islam. Senarai semua. Saya beritahu dia, semua 20 sifat yang kamu senarai ni ada pada Islam. Saya kena berlaku adil kerana saya Islam. Kalau saya buang Islam, saya tak akan adil dengan kamu. Ya, pemimpin politik kena pegang dengan Islam, baru dia berlaku adil. Kalau kami orang politik buang Islam, kami tak jamin kami boleh berlaku adil ke tidak pada kamu. Yang kami berlaku adil sebab kami ada dosa pahala. Ya, ada dosa pahala di akhirat. Maka kan itu Islam memandu kita. Bukan
bukan nak tunggang agama. Ini orang yang sengaja, yang jahat, yang mengambil pendapat orang yang anti-Islam, bawa dalam masyarakat di kalangan Islam. Tak timbul masalah nak guna tunggang agama. Yang penting ialah kita menjadikan agama sebagai panduan. Berjalan atas lain agama. Siapa betul, maka dia betul. Siapa tak betul, maka dia kena perbetulkanlah. Jangan duk kita tak betul nak pertahankan yang tak betul, kita tak boleh. Tak boleh. Maka jalan ini, maka siapa yang betul dengan Islam, maka dia betul. Ada pahala kita tak? Tentulah ada pahala. Sebab kita buat apa yang Allah suruh, kita buat apa yang Nabi suruh, maka tentu ada pahala. Kalau kita bercanggah, maka dapat dosa. Maka adilnya pemimpin mendapat pahala pemimpin tu. Mendapat pahala pemimpin tu. Zalimnya pemimpin dapat dosa pemimpin tu. Maka kan itu pemimpin mestilah dipilih daripada pemimpin yang adil. Nak Allah Ta'ala tuntut. Ni dasar yang kita duk mohon supaya dasar ni betul dengan Islam. Bila mana akidah tu betul, akan betul lah sistem politiknya, akan betul lah sistem ekonominya, akan betul lah sistem sosialnya, akan betul lah sistem perundangannya, akan betul lah dalam hubungan kaumnya. Bila mana akidah tu rosak, akan rosaklah sistem politik dia, rosaklah sistem ekonomi dia, rosaklah sistem sosial dia, rosaklah undang-undang peraturan dia, akan rosaklah hubungan kaum dia. Maka kan itu, yang ni kena betul dulu. Jangan kita nak betul dengan Islam, kita alih Islam tu, tak boleh. Kita tendang gol, penalti tak masuk semua, kita alih tiang gol, tak boleh. Jangan alih tiang gol, betul kaki dia. Jadi oleh kerana itu, biar betul dengan kehendak Islam. Macam kita menembak lah. Kita menembak kan, laras senapang tu, ada 3 benda. Satu pemetik, yang kedua, potek ujung tu, yang 3 binatang kita tembak. Kena selaras 3-3 tu, kena. Jangan betul ujung ni dengan binatang je, confirm tak kena. Aku dah cuba. Tak kena. Dia kena selaras betul 3-3 tu baru kena. Hidup kita kena betul, Quran hadis dengan betul, barulah perjalanan hidup kita akan betul. Kalau sekiranya kita ni buat benda betul, tak betul Quran hadis pun tak kena juga. Jadi payah ke? Tak payah. Habis kenapa ditakut-takutkan dengan Islam? Kenapa dunia ditakutkan dengan Islam? Kalau Islam ni baik, tak sepatutnya orang takut dengan Islam. Sama ada orang bukan Islam, agama Kristian ke, Buddha ke, apa pun, kenapa takut dengan Islam? Kalau Islam tu adil, bagus, tak sepatut orang bukan Islam takut dengan Islam. Jawapannya, umat Islam pernah merintah 2/3 dunia. Sejarah permusuhan sejak zaman dulu lagi. Quran menekankan hakikat hidup ni, musuh sahabat satu, musuh dua. Bila kita baca Fatihah, Allah Ta'ala terangkan kita siapa kawan kita. Sahabat kita ialah siratal lazina an'amta alaihim. Tu kawan kita. Orang yang Tuhan bagi nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat harta yang halal, nikmat keluarga yang bahagia, rumah tangga yang bahagia, negara yang aman, masyarakat yang harmoni. Tu nikmat. Nikmat semua tu. Ya Allah, tunjuk pada kami, beri pada kami nikmat tu. Orang yang kau pernah beri nikmat ke atas mereka. Di kalangan apa dia? Para siddiqin, para nabi-nabi, para rasul-rasul, para siddiqin, para solehin. Orang ni, mereka yang pendapat nikmat. Nikmat apa dia? Bukan nikmat harta saja, bukan nikmat kuasa saja. Tidak semua rasul-rasul jadi pemimpin. Hakikatnya tidak semua rasul jadi pemimpin. Nabi Syuaib bukan pemimpin. Nabi Syuaib petani, penternak, penggembala kambing. Ada nabi-nabi jadi raja, ada, tapi tidak semua. Yang raja paling besar Nabi Sulaiman, ayah dia Nabi Daud. Nabi Muhammad separuh jadi rakyat biasa, 40 tahun jadi orang biasa, belum rasul. 13 tahun di Mekah jadi orang biasa, bukan pemimpin. 10 tahun Madinah baru jadi pemimpin di Madinah. Maknanya hidup itu sentiasa ada model, ada contoh. Menyebabkan musuh kita dua, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Saya ingat lagi bila tahun 99, bila saya diminta untuk turun bertanding tahun 99, almarhum Ustaz Fadil minta parti buat keputusan. Saya pergi jumpa dengan almarhum Tok Uni Aziz.
Saya kata Tok Guru, saya ni tak suka balah dengan orang. Mungkin jiwa penakut sikit agak. Ya. Lahir di Mak Kilau dah. Ya. Tapi tak suka balah. Ya. Sebab tu saya tegur orang sekali je. Kalau orang terlawan balik, saya tak lock dia dah. Ya. Padan sekali dah. Ya. Saya tak suka balah dengan orang. Tok Guru ni Aziz tanya saya, pasal apa suka balah? Siapa yang suka balah, kata dia? Semua orang tak suka balah. Manusia paling tak suka balah manusia dengan orang lain ialah Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi pesan, la tatamannau liqa'al adu. Kamu jangan bercita nak cari musuh. Jangan niat pun nak cari musuh. Tapi wa iza laqitumuhum fasbitu. Tapi bila musuh mari juga, kamu kena tetap pendirian lah. Istiqamah. Bukan kita cari, musuh mari cari. Nak macam mana? Orang paling baik atas muka bumi, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ni tak adalah manusia sebaik Nabi. Tak pernah cakap besar, tak pernah suara tinggi, tak pernah kecil hati dengan orang lain, tak pernah dendam dengan siapa-siapa, tak pernah iri hati dengan siapa-siapa, tak pernah dengki dengan siapa-siapa, tak pernah musuh dengan siapa-siapa. Orang macam Nabi ni sepatut tak ada musuh kan? Logiknya akan kata, tak sepatut Nabi Muhammad ada musuh. Orang paling baik, tapi ada musuh tak? Ada. Nabi Ibrahim punyalah baik, Masya Allah. Ya, Nabi Ibrahim sampai dia menangis tengok kaum dia. Ayah dia tak nak beriman, merayu-rayu dia, menangis-nangis dia. Ayah, saya akan minta ampun pada Allah Ta'ala supaya Allah ampun dosa. Ayah, Tuhan saya ni maha pemurah, maha pengampun, saya akan minta. Ayah dia halau dia. Nabi Musa sampai merayu kepada Bani Israel, ya Bani Israel, lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, kenapa kamu suka sangat menyakiti hati aku, sedangkan kamu semua tahu aku ni Rasulullah, ya Allah hantar kepada kamu. Perangai Bani Israel, bila tak ada Nabi, dia minta Nabi. Bila tak ada Rasul, dia minta Rasul. Bila Rasul ada, dia musuh, diperang, dibunuh Rasul-Rasul. Nabi Zakaria digergaji sampai terbelah dua. Nabi Yahya dibunuh. Nabi Isa AS dikepung nak bunuh. Allah angkat ke langit. Nabi Musa disakiti. Semua tu Nabi-Nabi Bani Israel. Ya. Tapi, bila ada Nabi Ibrahim, adalah Namrud. Bila Nabi Musa, adalah Fir'aun. Maka setiap zaman itu ada Nabi. Tanggungjawab kita mengajak. Tapi kalau musuh mari juga, kata Nabi, kamu kena tetap pendirian. Maka Allah ajar marhum Tok Ni sebut kata, kita sendiri tak cukup cari musuh. Dalam politik, kita bukan sifat memusuhi dia. Sifat kita ialah menerang, ajak. Mari kita ajak, mari kita duduk, kita bincang. Nak apa lagi? Mana yang tak betul, kita baiki. Mana kurang, kita lengkapkan. Mana tak sempurna, kita sempurnakan. Tetapi, pertama kena betul dasar dulu. Ke dasar demo lain, dasar kita lain, kita tak boleh kompromi dalam perkara prinsip, ke dasar. Ada pun perkara furuk, tak apa. Peranting tak apa, boleh bincang, boleh runding. Sekadar warna, tak ada masalah. Ya, minggu ni hijau, minggu depan kita tukar biru macam mana? Okey. Tapi jangan tukar dasar. Sebab dasar tak boleh. Tak boleh kompromi dalam perkara prinsip. Boleh kompromi dalam perkara furuk. Perkara ranting, cabang tak apa. Ya, tapi ke dasar, ya, umpama semayang dalam musafir. Nak jamak tak apa, tak nak jamak tak apa. Tak apa. Tapi tak nak semayang, tak nak semayang tak boleh lah. Ya, sampai tak semayang tak boleh. Ya, tapi tak nak semayang lagi, nak semayang jamak takhir boleh. Ya, tak nak semayang tamam, nak semayang qasar boleh. Tapi kalau tak nak semayang langsung, lawan lah, tak boleh lah. Maknanya ada perkara prinsip yang kita kena pertahan. Ada orang tanya, dia kata, kenapa Islam tak benar kalau bukan Islam masuk ke Mekah, Madinah? Dua ni tanah haram. Kenapa tak boleh? Sedangkan kami, orang bukan Islam, tak larang pun orang bukan Islam, masuklah ke mana-mana. Maka sebagai jawapan, itulah kemuliaan. Bumi ni Allah punya, macam rumah kita lah. Tuan-tuan sebagai tamu datang rumah saya, tidak semua tempat tuan-tuan boleh masuk. Tuan-tuan tak boleh masuk bilik tidur saya, tak boleh. Walaupun mak tua sekalipun, tak boleh. Mak tua masuk bilik, kunci di menantu, kacau. Ya, tak boleh. Nak pergi dapur tak apa lagi, ruang tamu boleh, tapi bilik tidur tak boleh. Dalam Islam ni Allah Ta'ala mengharamkan Mekah kerana mulianya tempat itu. Bukan kerana hinanya kita, bukan. Tapi Allah muliakan tempat tu. Ya, rumah Allah. Maka kemuliaan rumah Allah. Bila Sayyidina Umar Al-Khattab, tentera Islam zaman Sayyidina Umar, berjaya tahu Masjid Aqsa. Berjaya tahu Masjid Aqsa, maka
dia serahkan majlis upacara penyerahan kunci Masjid Al-Aqsa. Iaitu gubernur yang ada masa tu, dia nak serah kunci, tapi dia tak nak serah kepada panglima. Dia nak serah kepada khalifah. Dia hanya akan serah pada khalifah. Dia rasa hina sangat dia kalau dia serah kepada gubernur. Malu sangat dia. Dahlah kalah dalam perang, serah kunci Masjid Al-Aqsa ni kepada panglima, dia rasa maruah dia rendah sangat. Dia tak boleh. Dia kata, saya hanya akan serah kepada Amirul Mukminin. Umar datang. Daripada Madinah, Umar datang ke Palestin. Maka dia adakan majlis penyerahan kunci Masjid Al-Aqsa. Diserah kepada Sayyidina Al-Khattab. Maka Umar Al-Khattab ada dua kes. Satu, bertemu dengan tentera Islam. Seronoklah dapat pegang kunci Masjid Al-Aqsa. Islam memerintah dunia. Kan Masjid Al-Aqsa ni lambang dunia. Siapa yang kuasai Masjid Al-Aqsa, dia akan kuasai dunia. Siapa yang kuasai Masjid Al-Aqsa, dia akan pernah Yahudi kuasai sekarang, Yahudi kuasai Masjid Al-Aqsa, Yahudi kuasai dunia. Medianya, dengan ekonomi, dengan apa semua. Pernah Kristian menguasai Masjid Al-Aqsa, pernah Kristian menguasai dunia. Pernah Islam pernah merintah, menguasai. Maka Islam menguasai. Tentera Islam seronok, gembira kerana baru mencapai kemenangan. Masa tu bukan 72, banyak kursi dia menang. Ya. Seronok, gembira. Maka Umar Al-Khattab berjumpa dengan tentera Islam. Apa kata Umar Al-Khattab? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita hari ni, kita menang ni, Allah muliakan kita dengan Islam. Bukan dengan senjata, bukan dengan bilangan tentera kita kuat, bukan bilangan tentera kita ramai. Kita menang hari ni kerana Allah muliakan kita, kerana kita ni Islam. Famahma nabtaril izzah bi ghairi ma azzanallah azallanallah. Ingat kata Umar Khattab, kalau kita nak negara hebat, maju jaya, hebat dengan mengenepikan Islam, kita akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita orang Melayu ni, hebat kita bukan sebab duk Melayu. Ya. Mak Kilau pula, Hantuah, Piramli, cerita Piramli. Kan? Nujum 4 belalang. Di manakah kekuatan Hantuah? Di kerisnya kah? Atau di pancak silatnya? Di mana kekuatan kita orang Islam ni? Kekuatan orang Melayu ni? Kekuatan orang Melayu duk pada Islam. Bukan duk pada bangsa Melayu. Ya, bangsa Melayu tak ada apa-apa. Bangsa kita Melayu ni mulia kerana Islam ada bersama kita. Arab tu tuan tengok. Mulia Arab selagi mana dia pegang Islam. Bila ditinggal Islam, Arab akan hancur. Akan balah, perang sama sendiri, akan balik semula zaman jahiliah. Bila Arab tinggal ke Islam. Mabuk, tunggal langgang, berzina sana sini, akan porak-peranda, bala Allah akan turun. Kita ni Allah selamat. Saya kebetulan bila duduk di Kementerian Sekitar, duduk tengok ni. Peta kalau musim hujan, duduk tengok ni. Ya. Allah Ta'ala seolah Allah pelihara negara-negara macam Allah pelihara. Ribut kita tak mari sampai, naik patah balik. Ya. Kita tak pernah kena ribut besar. Taufan, pusat taufan dunia di Hawaii, dipantau. Baru ni taufan daripada selatan Filipina turun sikit, terus naik ke utara, turun sikit naik tu. Di sebelah selatan pula Allah Ta'ala lindung kita dengan Sumatera. Ya. Sumatera tu jadi pelindung. Alhamdulillah. Gempa bumi tak berlaku. Ya, tak banyaklah, ada sikit-sikit je. Bencana tak besar, kecuali hujan banjir sikit. Ya, tapi ingat, bila kita tinggal, Allah Ta'ala tipukan, na'udzubillah. Takut-takut Allah tipu azab. Jadi, oleh kerana itu, bila Islam memerintah masuk, Umar Al-Khattab pesan pada tentera yang pertama. Yang kedua, masuk waktu zuhur. Cuaca panas. Umar Al-Khattab nak sembahyang zuhur. Padri Kristian minta sembahyang dalam gereja. Ya Umar, tak apalah kalau takkan nak sembahyang tengah padang ni panas, tak apa, masuk sembahyang dalam gereja. Ya. Umar kata tak boleh. Kalau aku sembahyang dalam gereja, aku bimbang lepas ni orang akan perang, akan guntuhkan gereja-gereja. Orang akan ambil gereja buat masjid belaka. Umar kata tak boleh. Umar sembahyang di tengah panas di luar. Takut-takut ada orang kata, yelah kita sahabat buat, kita kata kita kena sembahyang gereja ni. Pasal apa Umar buat? Tak ada apalah. Akhirnya akan timbul bala antara agama, antara kaum. Umar Khattab tak nak, kerana memuliakan lakum dinukum waliyadin. Bagi dia agama dia, bagi kita agama kita. Islam tak paksa. Tapi ingat, bila seorang tu masuk Islam,
dia terikat dengan Islam. Dia kan boleh suka-suka. Hari ni masuk Islam, besok keluar. Lusa masuk, tak boleh. Islam, dia masuk saja, dia terikat dengan peraturan Islam. Ya. Macam kita lah. Kita pergi ke Amerika, kita orang Malaysia. Duduk Malaysia, tak ada kena-mengena dengan undang Amerika. Jadi bila kita masuk ke Amerika, pasport kita dicop, masuk. Kita terikat dengan undang-undang Amerika. Undang-undang sana terikat sepenuhnya undang sana. Pasal apa? Kita dah masuk ke negara dia. Maka kita terikat dengan peraturan dia, undang-undang dia, kena suruh bayar denda, kena bayar saman. Semua terikat dengan undang. Sama aja. Kita pergi ke Singapura. Kita bukan rakyat Singapura, tapi masuk Singapura, cop je pasport kita terikat dengan undang-undang Singapura. Kita pergi ke China pun sama. Masuk China, cop pasport, kita terikat dengan undang China. Demikian, kalau undang-undang negara pun terikat, apa tali agama bila orang tu masuk Islam, maka dia terikat dengan peraturan Islam. Dia kena semayang. Dia tak boleh berzina. Kalau dia berzina, dia akan dihukum. Pasal apa? Awak dah Islam. Dulu saya berzina. Dulu tak apalah, bukan Islam. Oh, kalau begitu baik tidak Islam lah. Kami tak paksa. Tapi orang Islam ada jalan dia. Hujung dia, redha Allah, syurga Allah. Orang bukan Islam, syirik, murtad, dosa, hujung dia murka Allah. Hujung murka Allah, neraka Allah. Pilih. Maka kerana itu, setelah dia masuk Islam, dia terikat dengan peraturan Islam. Sebagaimana kita terikat dengan peraturan-peraturan lain. Tetapi Islam bukanlah masuk hari ini potong terus. Potong. Tak boleh. Ya, kena ada aulawiyat, kena ada keutamaan. Mana yang utama dia? Takkan sunat tu utama. Ya. Mazhab Syafi'i sunat tu wajib, tapi hebat dipanggil bersunat. Dia tak panggil berwajib. Sepatut berwajib lah, benda wajib. Tak, sunat. Nama pun sunat. Nak ringankan di segi kefahaman. Oh, sunat je, bukan wajib. Pakcik bersunat dah 3 kali dah ustaz. Jadi waktu Nabi SAW hantar sahabat-sahabat Muaz bin Jabal, Nabi hantar ke mana? Ke Yaman. Yaman ahli kitab. Yaman tu ahli kitab. Ya. Nabi kata, ya Muaz, innaka satati qaumun ahli kitabin. Hei Muaz, kamu akan aku hantar ke negeri Yaman. Negeri Yaman ni negeri ahli kitab. Bila kamu sampai sana, kamu suruhlah mereka mengakui beriman pada Allah Ta'ala. Dia beri pilihan. Masuk Islam, tak nak masuk Islam tak apa. Bernaung di bawah naungan Islam. Dengan naungan itu dijamin nyawa dia, harta dia, maruah diri dia. Jamin semua. Dia tak nak masuk Islam, tak apa. Ada negara dia masuk Islam, alhamdulillah. Ada negara kami tak nak masuk Islam, tapi kami nak berlindung dengan negara Islam supaya musuh tak berani serang negara tu. Macam kita lah, kalau blok Amerika, orang nak buat apa-apa pun Amerika ada. Ya. Ni negara bawah naungan Amerika. Ini bawah naungan negara Rusia. Ya, masa 2 kuasa besar tu. Bila kuasa besar kita bernaung, maka negara lain tak berani. Ini Islam. Islam menjamin negara lindung bawah kami. Macam mana perlindungan dia? Dia bayar jizyah. Dulu kita bayar ufti. Kelantan bayar ufti pada kerajaan Siam. Ya, Kedah bayar ufti pada kerajaan Siam. Pasal apa? Wilayah jajahan dia. Bayar ufti. Dengan bayar ufti, orang jangan serang Kelantan. Siapa serang, Siam akan pertahankan. Pasal apa? Kita bawah jajahan. Orang Islam masuk Islam. Tak nak masuk Islam tak apa. Kami buat perjanjian. Maka dikenali orang kafir itu sebagai kafir zimmi, yang baik dengan orang Islam, bermuamalah dengan Islam, hidup macam kita lah hidup. Tak ada apa, tak musuh pun. Nabi pesan, man azani zimmiyan faqad azani. Ingat, siapa-siapa menyakiti orang bukan Islam, yang baik dengan orang Islam, tidak memusuhi, tidak nak perang orang Islam, dia baik bermuamalah, hidup, ya, tak ada masalah. Nabi kata, siapa-siapa menyakiti orang bukan Islam yang zimmi ni, sama menyakitiku, sama menyakiti Rasulullah. Tuan-tuan, ya, sama menyakiti Rasulullah. Nabi kata tu. Maknanya mulianya orang bukan Islam yang duk bernaung baik dengan orang Islam, sampai Nabi kata, kalau siapa-siapa Islam sakiti dia, kamu menyakiti tubuhku. Masya Allah. Ya. Takkan sama begitu ya Rasulullah? Ya, begitulah Islam melindungi.
Begitulah Islam menghormati. Sebab tu saya kata, kalau bukan Islam tahu hak di dalam negara Islam dan masyarakat Islam, nescaya dia akan minta bernaung di bawah orang Islam. Betul. Ya. Betul. Sebab apa? Sebab dijamin nyawa dia, hartanya, maruah dia, semua sekali keluarga dia. Dijamin budaya dia, dia boleh amal. Adat resam, dia boleh amal. Agama yang benar, dia boleh amal. Ya. Habis kenapa judi tak boleh? Judi ni agama dia benar ke tak? Kalau agama dia benarkan judi, tak apa, judi. Babi boleh makan. Babi boleh sebab agama dia kata boleh makan. Kalau kami nak buat tarian singa, usah ke singa, gajah pun boleh. Ya. Apa masalah? Tak ada masalah. Ya. Dia nak semayang nak buat patung dia, boleh. Tak ada masalah. Itu hak dijamin orang Islam. Ya. Kemudian yang buat perjanjian dipanggil kafir ahdi, yang berjanji. Akhir sekali yang memusuhi. Yang musuh, kalau dia musuh, maka kita bersikap musuh. Tapi Islam tidak akan memusuhi dulu. Islam tak akan pergi dengan musuh dulu. Cuma Islam cari jalan damai. Tapi kalau mereka nak musuhi, kita terpaksa ready. Macam kita Malaysia lah. Malaysia negara berkecuali. Kita tak terlibat dengan perang mana-mana. Dan kita tak menyokong mana-mana peperangan. Tapi ingat, kalau orang mari serang kita, kita kena pertahan negara kita. Ya. Orang menceroboh perairan kita, cobok udara kita, kita kena pertahan. Ya. Tentera kita kena halau, beri amaran, tak keluar tembak. Pasal apa? Mereka mari ceroboh. Islam tu begitu sifatnya. Islam tak pergi menceroboh. Islam buka jalan. Sebab tu dipanggil Al-Fathu. Iza ja'a nasrullahi wal Al-Fathu. Islam lagi buka. Buka. Supaya orang tengok. Macam minyak wangi ni. Tuan-tuan duk cium minyak wangi ni. Tak akan bau wangi dia. Mereka buka dulu. Buka. Oh, wangi gini. Ya. Jadi sekarang Islam datang buka. Buka mata, biar tengok keadilan Islam. Buka hati, buka minda, jangan takut. Musuh memang tak suka. Ya. Oh, ni gelombang hijau membahayakan perpaduan kaum. La ilaha illallah. Ya. Ni sengaja. Pasal apa? Nak takutkan masyarakat. Sebenarnya apa yang mereka cuba usahakan pernah dia buat lama dulu, bukan baru. Setelah September, apa berlaku di Eropah? Ditakut-takutkan dengan Islam. Sampai dia biaya, mereka kuasa besar ni biaya senjata, latihan, apa semua kepada satu grup. Ya. Budak-budak namanya Taliban. Ya. Dihantar, bawa masuk ke Afghanistan. Perang dengan siapa? Taliban masuk ke Afghanistan. Dia bukan perang dengan Rusia. Ya. Yang perang dengan Rusia ialah Mujahidin. Mujahidin perang dengan Rusia bertahun-tahun, berperang dengan Rusia, lawan Rusia. Akhir kalah Rusia. Kemenangan itu sangat diimbangi oleh Barat. Barat takut kalau Mujahidin naik, nanti akan wujud satu lagi negara yang berdasarkan Islam. Maka timbul polemik, bala. Akhir dihantar puak-puak Taliban. Masuk perang dengan siapa? Bukan perang Mujahidin. Bukan perang dengan Rusia, perang Mujahidin. Akhirnya dengan senjata berat. Mana ambil senjata berat ni? Mestilah kuasa besar yang support. Kalau tidak, mana ada senjata berat? Mereka ni pelajar-pelajar pondok. Taliban-Taliban ni pelajar pondok yang belajar. Akhirnya perang menang. Bila menang, maka nak perintah negara. Maka dia merintah dengan apa yang dia belajar lah. Dia belajar mazhab Hanafi, cara Hanafi lah. Ya. Pelajar-pelajar perempuan tak boleh. Maka timbullah politik. Sengaja diprogramkan supaya akhirnya nanti jadi Taliban. Malaysia jadi Taliban. Taliban apa? Jambang tak ada je. Ya. Nanti ditakut-takutkan. Jadi dia ada satu model untuk menakutkan dunia. Hari ini bila Taliban menguasai semula, bila Amerika masuk, lawan pula dengan Amerika. Alhamdulillah dia menang. Sekarang tuan-tuan pergi Afghanistan. Jauh beza langit bumi. Ada menteri wanita duduk dalam kerajaan. Ya. Ada sukan, bola sepak ke sukan naik. Ya. Ada semua benda. Dia masuk. Ya. Dan hubungan diplomatik dengan negara luar, dengan negara jiran diadakan. Ya. Jauh beza langit bumi dengan apa yang diprogramkan oleh kuasa besar. Sebab tu jangan kita termasuk dalam perangkap yang orang pasang untuk kita. Seronok bunyi, tapi sebenarnya bahaya.
perangkap di luar untuk menakut-nakutkan. Maka kita nak jelaskan bahawa dunia tidak perlu bimbang dengan Islam. Sebab Islam itulah menyebabkan dunia akan berlaku adil, tambah negara kita. Kita lahir sini, orang Cina, rakyat kita, rakyat Malaysia. Ya, kalau apa-apa pun, dia tak balik dah ke Cina tuan-tuan. Dia tak ada dah keturunan Cina tu. India, inilah negara dia. Alhamdulillah, Malaysia sebuah masyarakat majmuk, sesuai dengan Islam. Sangat sesuai dengan Islam. Hanya Islam saja boleh menjamin keadilan kepada masyarakat majmuk. Tidak yang lain. Tuan-tuan pergi tengok yang lain. Ya. Perang di Afrika, kulit putih dengan kulit hitam berapa puluh tahun. Hamba abdi orang kulit hitam. Ya, tuan-tuan tengok dengan negara lain. Ya, di New Zealand baru ni, dalam masjid tengah semayang masuk tembak. Ya Islam. Pasal apa? Islam tak pernah musuhi. Islam menjamin keadilan dan sangat sesuai bagi masyarakat majmuk. Ya. Sebab tu Islam boleh hidup dalam masyarakat majmuk. Ya. Kalau dalam masyarakat yang tak majmuk, satu kaum boleh, tak ada masalah. Kalau majmuk pun boleh, kalau tak majmuk lagi boleh. Ya, maknanya tapi nak sesuai memang telah. Kerana kita dituntut untuk berlaku adil dengan semua benda. Ada dosa pahala. Pemimpin dan pertimbangan dosa pahala, ada ahli akhirat. Ya, nak cari harta, carilah selagi mana halal. Jangan rasuah. Ya, jangan salah guna kuasa. Ya, jangan kita ada kuasa tiba-tiba kita guna tempat yang kita rasa buat, tu kita tak boleh. Islam ni ada pertimbangan tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan kita harapkan apa yang berlaku ni membuka. Ya, Tuhan bagi kita sikit-sikit lah. Oh my God, anak muda mari jumpa. Dia kata, ngapalah ustaz, kita menang duk menjadi pembangkang. Dunia nak kiamat semua. Saya kata memanglah. Ya, memang pelik dah. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, kamu akan hidup berapa tahun, innaha satati, ya, kata Nabi SAW dalam satu hadis, kamu akan hidup di satu masa, ya, di mana dunia, kata Nabi SAW, ini hadis riwayat Imam Ahmad, innaha satati 'alan nas sanawatin khadda'ah, kamu akan hidup berapa tahun yang dipenuhi dengan pembohongan-pembohongan. Yusaddaqu fihal kazib, orang yang pembohong, orang yang benar dianggap bohong. Orang yang benar dianggap pembohong. Wa kazzabu fiha shadiq, pembohong dia kata orang betul. Yang bohong dikata betul, yang betul dikata bohong. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, diberi amanah kepada pengkhianat. Wa yakhabanu fiha al-amin, tapi orang yang amanah, yang jujur, orang kata dia pengkhianat. Terbalik. Nilai dah berubah. Hoi hoy jadi pemimpin. Macam mana? Rasuah, kita menentang penjelengan, kita tak akan kompromi, lain macam. Dunia dah terbalik dah. Ya. Wa yuntiku fiha ruwaibidah, waktu itu kata Nabi akan berbicaralah para ruwaibidah. Orang akan tulis, orang akan bercakap, serata ruwaibidah. Sahabat tak faham, ya Rasulullah, apa dia ruwaibidah? Ruwaibidah ni apa dia Rasulullah? Nabi kata as-safih, orang yang tak ada maklumat, orang tak cerdik, orang yang bodoh. As-safih maknanya orang yang bodoh, tak ada maklumat. Yatakallamu fi amril ammah, berbicara dengan urusan orang ramai. Dia tulis, post, orang ramai baca. Yang ditulis tu dia tak ada maklumat pun. Ya, dia tulis tu berdasarkan agak dia je, sangkaan dia, bukan betul. Data tak betul, maklumat tak betul. Ustaz Tuan Ibrahim dulu projek 2 bilion setelah Parlimen bubar. Bohong. Ya. Bohong. Mengejutkan fitnah, menyebarkan fitnah. Ya. Orang tak tahu, oh Tuan Ibrahim makan rasuah 2 bilion. La ilaha. Asalnya dulu projek tu pun dah tak betul. Tak betul. Ya. Sebab tu kita saman sama mahkamah. Tapi saman pun bolehlah saman. Tapi dia nak dekat pilihan raya baru ni. Nak masa tu je, time tu je. Kalau boleh tipu semua orang, kan okey. Kan penipu ni menang. Pembohong, Nabi kata demikian. Ya, masa tu je. Ya. Oh, ada 7 bilion lagi tak ikut prosedur. Saya kata, kalau tak ikut prosedur, cemaklah, cek. Ya. Ni, Nabi kata, fitnah ni benda tidur. Allah laknat siapa yang kejutkan fitnah. Fitnah dan dia kejut, dia tak, semua kena tuan. Orang alim ke, zalim ke, jahat ke, baik ke, semua kena. Nabi pun kena fitnah. Ya. Maka kan itu Nabi sebut ruwabidah ialah orang yang tak tahu menahu, tiba-tiba bercakap melibatkan kepentingan orang awam.
Ni duit rakyat, 2 bilion duit rakyat. Oh, dia bercakap. Seolahnya benda tu betul. Lalu orang ramai pun terima. Ni yang kita bimbang sangat sekarang berlaku. Dan akhir sekali kata Nabi SAW satu doa, ya. Dan satu, Allahumma la yudrikuni zamanun. Ya Allah, janganlah engkau temukan aku dengan satu zaman. Au tudriku zamanan, atau kamu wahai sahabat-sahabat, janganlah aku doa pada Allah supaya kamu jangan jumpa zaman tu. Zaman apa dia? La yattabi'u fihi al-alim. Zaman orang tak ikut dah pendapat alim ulama. Zaman orang tak dengar dah pendapat para alim ulama. Wala yastahyihi fihi minal halim. Dan orang tak malu mata dah dengan orang yang baik akhlak. Ya, orang tak malu dah. Tuan-tuan pakai serban, pakai jubah, dipeluk depan kita selamba je tuan-tuan. Ya. Saya satu hari pakai kopiah, biasa saya pakai kopiah. Pergi ke satu masjid di Turki masa tu awal-awal sekularisme lagi kuat. Masuk masjid tu, masjid biru tu. Masuk masjid tu tempat pelancong masa tu. Ya, Quran tak ada. Saya pergi sampai subuh, satu Quran tak jumpa masa tu. Dinampak saya pakai kopiah, biasa kita pakai kopiah. Lagi kuat peluk tu kan. Bergoyang kopiah. Ya. Nabi kata masa tu orang tak malu dah pada orang yang halim. Qulubuhum qulubul ajim. Hati mereka keras seumpama kerasnya hati orang ajam. Wa alsinatahum alsinatul arab. Tapi lidahnya fasih seumpama lidah orang Arab. Ni ciri-ciri yang ada. Semoga Allah lindung kita bersama. Semoga Allah selamatkan negara kita. Dan semoga Allah muliakan kita dunia dan muliakan akhirat, insya-Allah. Ya, wallahu alam. Insya-Allah panjang mau jemput semula. Cuma nak maklum sikit, insya-Allah kuliah hari Selasa ni kita hidupkan balik petang dengan kuliah muslimat, malam dengan kuliah umum, gile-gile. Sebab saya pun tak boleh jamin dan tidak sepanjang masa. Sebab saya sekarang ada dua. Kubang Krian satu, Ceka satu. Rupanya dua ni lebih teruk pada kahwin dua lah. Kena jaga dua-dua. Ada masa saya duduk sini lah, saya balik rumah sini, tapi ada masa saya kena pergi ke kawasan di Kubang Krian dan di Ceka. Pagi tadi pun di sana. Doa pada Allah Ta'ala, Allah pelihara negara kita insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.